Seterusnya, masih lagi membentuk persamaan kuadratik. Okay, sambungan daripada hari tu. Okey, cuma hari ni bezanya, take note ya. Hari ni punya soalan, kes jika diberi persamaan kuadratik dan punca yang lama. Okey, sebelum ni dia bagi punca, katakan 2 dengan 3 adalah punca. Dia suruh bentuk persamaan kuadratik. Okey, dia bagi hanya punca nilai X saja. Tapi hari ni dia suruh membuat persamaan kuadratik juga. Tapi dia diberi punca dan persamaan kuadratik yang lama. Nanti kita tengoklah. Okey. Cuma perlu ingat, kalau dekat soalan tu dia dah ada persamaan kuadratik yang lama. Lepas tu dia suruh buat persamaan kuadratik yang baru. Tu clue dia. Sebelum ni memanglah persamaan kuadratik yang baru, tapi dia hanya memberi punca. Tapi hari ni punya lain. Sebab dekat soalan tu dia dah ada persamaan kuadratik. Lepas tu dia suruh buat persamaan kuadratik yang baru. Okey, tu bezanya hari ni punya. Okey, kena ingat beberapa step. Step yang pertama, cari HTP, hasil tambah yang lama. Okey, bila cerita yang lama dia ada formula. Formula ni tidak diberikan, awak kena ingat. Okey, HTP adalah negatif B per A. HDP, hasil darab punca yang lama, formula dia C per A. Nak dapatkan ABC ni dia daripada persamaan kuadratik yang diberilah. Nanti dah ada persamaan kuadratik, carilah A, B dan C nya. Lepas dah cari yang lama tu, gunakan punca yang baru tu untuk mencari hasil tambah yang baru dan hasil darab yang baru. Dan ni pernah jumpalah sebelum ni. Ni adalah formula yang perlu awak ingat untuk membentuk persamaan kuadratik yang baru. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HTP. Ingat ada 5 step. Okey, teruslah tengok contoh. Okey, ni contoh dia kalau nak guna 5 step yang tadi. Jika alfa dan beta. Ni alfa, kita panggil A macam ni. Ni alfa. Ni macam B tu beta, kita panggil Ni alfa, ni beta. Dalam fizik awak jumpa beta, alfa, beta, gamma. Okey. Okey, kita tengok. Jika alfa dan beta ialah punca bagi persamaan kuadratik. Ni nampak ni. Ni yang maksud cikgu tu. Dekat soalan tu awak nampak dah persamaan kuadratik dekat situ. Okey. Di mana persamaan kuadratik ni 2x kuasa 2 tambah x tolak 4 ni. Persamaan kuadratik ni kenapa kuadratik? Sebab dia ada kuasa 2 dan pemboleh ubah dia sama x. Jadi alfa dengan beta ni apa? Alfa dan beta ni adalah punca kepada nilai-nilai X kepada persamaan ni. Okey. Dan soalan dia dah ada persamaan kuadratik yang lama. Dia suruh bentukkan persamaan kuadratik yang baru yang dengan menggunakan punca-punca yang baru. Jadi tolong faham betul-betul kalau soalan dia adalah membentuk persamaan kuadratik dengan punca yang lain. Tetapi dekat ni clue dia ni. Take note Kalau dekat soalan tu dah ada persamaan kuadratik yang ni yang cikgu panggil lama lah. Persamaan kuadratik dia dah bagi. Lepas tu dia suruh cari pula persamaan kuadratik yang baru. Ingat guna step yang tadi. Okey, terlebih dahulu kita cantikkan dulu persamaan kuadratik yang dibagi tu. Sebab yang belakang dia mesti sifar. Jadi negatif 4 bawa ke depan, dia jadi tolak 4 sama dengan kosong. Ni step yang pertama. Dan kenal pasti A adalah 2, B adalah 1. Ni jangan tak tahu pula lah. C negatif 4. Okey. Okey. Jadi step dia yang tadi tu, cari hasil tambah punca yang lama. Dia ada formula dia negatif B per A. Jadi step yang pertama buat, ingatlah mula-mula ni kita tulislah step 1, HTP lama. Formula dia negatif B per A. Negatif B, gantikan ni. Daripada ni B ni. 1, negatif tu wajib memang ada formula dia. A dia kat depan. A dia adalah 2. Tak boleh kecilkan. Itulah
HDP lama, negatif 1/2. Okey, kemudian step yang kedua. Ni yang kedua, HDP lama formula dia C/A. Kena ingat lah. HDP lama, nanti sambil tu tulis ya. C/A. C apa? C adalah negatif 4. A adalah 2. Ni cikgu dah tulis dah kat tepi tadi. Awak pemudahkan dapat negatif 2. Okey, habis dah step yang kedua. Okey, step yang ketiga. Cari HDP baru. Apa maksud cikgu HDP baru? Cikgu gunakan muka surat yang baru Ini step yang ketiga, cari HDP baru. HDP baru dia tak ada formula. HDP ni punca, hasil tambah punca ni, gunakan punca yang baru ni, punca yang baru. Dengan bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca. Ini lah punca yang baru. Okey, nak buat apa dengan dua punca ni? Dua punca ni satu punca, ni satu punca. Nak buat apa? Okey, HDP, hasil tambah. So, tambahkan dia. Tadi alfa tambah 3, tambahkan dengan punca yang belakang, beta tambah 3. Kita selesaikanlah. Alfa tambah beta, nombor dengan nombor ni. Okey, positif 3, positif darab positif pun positif 3. Jadi kita dapat alfa tambah beta tambah 6. Nombor dengan nombor ni boleh dipermudahkan. Okey, lupa cikgu nak beritahu. Dekat sini kena tulis alfa tambah beta. Kenapa? Okey, sebab ni cikgu bulatkan sekali lagi ni. Alfa dan beta adalah punca bagi persamaan yang lama. Kan kita kira sekarang HDP lama. HDP adalah hasil tambah. So, tambahkan punca yang lama. Punca kita apa yang lama? Alfa dengan beta. Tambahkan dia. Alfa tambah beta. Kena tulis kat situ tertinggal tadi. Kalau darab, punca yang lama adalah alfa beta. Kalau darab, darabkan dia dah. Darabkan dia. Alfa darab beta adalah alfa beta. Macam X darab Y, XY. Kalau ni X tambah Y, X tambah Y lah. Tak boleh settle kan. Okey, cikgu ulang. Sekarang ni HDP, hasil tambah lama. So, apa punca yang lama? Alfa dan beta. Tambahkan dua-duanya. Hasil darab punca. Hasil darab apa punca lama? Alfa dan beta. Darabkan dia. Alfa darab beta. Okey. Untuk pengetahuan awak, kenapa kita kira yang lama ni? Yang kita dapat negatif setengah, negatif 2 ni untuk apa? Untuk, take note kita kira yang lama, HDP lama dan HDP lama ni, dia membantu kita untuk mendapatkan sesuatu nilai pada HDP yang baru. Okey, HDP yang baru mesti jawapan dia adalah dalam bentuk seketul nombor. Sekarang ni belum habis sebab dia ada alfa dan beta. Jadi, macam mana nak tukarkan alfa dan beta ni dalam seketul nombor, nilai. Sebab tu kita ada kaitan dia dengan yang lama. Ni kan hasil tambah punca alfa tambah beta. So, ini cerita yang baru. Nak dapatkan nombor, kena refer yang lama. So, kita pun tengoklah HDP yang lama. Sebab tu cikgu suruh tulis benda ni. Supaya kita jelas. Inilah HDP yang lama. Alfa tambah beta. Kita gantikan. Kita dapat berapa? Kita dapat negatif 1/2. So, yang lama tu sebenarnya ada tujuan untuk kita gantikan dalam yang baru. Okey. So, kalau tekan kalkulator dapat 11/2. Nampak? Ini yang cikgu katakan dapat seketul nombor. Okey, dia tak ada dah alfa beta, tak ada dah. Kenapa? Sebab kita dah dapatkan alfa beta ni. Alfa tambah beta ni kita rujuk daripada yang lama. Ni hasil tambah yang lama. Berapa nilai dia? Negatif 1/2. Jelas Okey, ulang balik. Tengok step balik mula-mula. Step 3 dah. Teruskan. Memang panjang. Dia ada 5 step. HDP baru. Okey, step yang keempat.
HDP baru. Dia tak ada formula, tetapi kan tadi punca yang baru ni kan ada kaitan lagi alfa tambah beta dan alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Kalau tadi kita tambah sebab HTP baru, now kita darabkan dia sebab HDP hasil darab punca yang baru. So alfa tambah 3 darabkan dengan beta tambah 3, darabkan dia. Kalau tadi kita buat tambah, so ni darabkan dia, kita rapatkan dia. So awak kena mahir ni matematik ni. Ibarat dia macam ni lah. Cuma apa beza dia? Dia cuma ni awak kena mahir lah ni konsep algebra ni. Kalau nak ambil MAT kena mahir ni. Cuma beza dia tak guna X, Y. Dia MAT dia guna alpha, beta. Tu je beza dia, konsep dia. Tapi cara dia sama. Tapi pelajar dah nampak alpha, beta, dia dah pening dah. Okey, alpha darab beta. Lepas tu alpha darab 3. Okey, alpha darab beta adalah alpha, beta. Dan kena lompat banyak-banyak tu kan. Positif 3 darab alpha, 3 alpha. Macam 3 darab X, 3X. Macam tu je. 3 darab Y, 3Y. 3 darab beta, 3 beta. 3 darab 3, 9. Okey. Ni kemahiran kena tahu. Okey. Ingat kalau tadi dalam bentuk nombor, HDP juga ni nanti hasil dia mesti nombor. Ni cuma kemahiran tengok macam mana nak settlekan dia. Okey, alpha darab beta. Cuba kita rujuk yang lama. Step nombor 2. Kan dah kira ni. Alpha darab beta berapa dapat? Negatif 2. Now, okey. Sorry, terlepas. Ni ada kaitan ni. Nak tengok yang mana? Tengok yang lama tadi pada step nombor 2. Kita dapat negatif 2. Yang ni ada kaitan macam hasil tambah punca yang lama kan? Tapi macam mana hasil tambah punca yang lama tadi? Alpha tambah beta sama dengan negatif 1/2. Ni cikgu dapat daripada sini. Alpha tambah beta dapat negatif 1/2. Tetapi ni ada 3. So, macam mana nak hilangkan 3 tu? Kena faktorkan. Keluarkan 3. So, yang tinggal adalah 3 dah dekat luar. Yang tinggal adalah alpha. Tambah 3 dah dekat luar, tinggal beta. So, bila darab balik, dapat macam atas. 3 alpha tambah 3 beta. So, kenapa kita kena faktor kan? Sebab kita nak dapatkan dalam kurungan tu, bila kita faktor, nanti dia sama dengan hasil tambah punca yang lama pada step yang pertama. Supaya kita nak gantikan alpha, beta tu. Tak nak ada huruf alpha, beta. Okey? Ni jelas lah ni nama konsep ADMAT ni. Kena mahir. Lepas tu tambah 9 ni, tulis je lah tambah 9. Now, kita teruskan lagi. Ini ada kaitan dengan yang lama tadi pada step nombor 1. Nanti tengok balik. Okey, gantikan dengan negatif 1/2 tambah 9. Nampak dah tak ada dah alpha beta. Dia mesti jawapan dia seketul nombor macam tadi. Okey, tekan saja kalkulator. Nanti awak akan dapat semuanya adalah 11/2 juga. Kebetulan sama dengan yang atas. Okey, 11/2 juga. Okey, sekarang ni kita dah kepada 4 step. Step yang keempat dah. Untuk step yang terakhir. Okey. Ni pun hari tu dah guna dah fakta ni. Step 4 dan step 5. Nak membentuk persamaan kuadratik. X kuasa 2 tolak HTP X. Tambah HDP sama dengan sifar. So, nak guna HTP lama ke HTP baru? Okey, untuk yang step yang kelima, tak guna dah yang lama. Okey, dia mesti dapatkan nombor. Kita ambil yang baru yang tadi tu, 11/2. Okey, ni ambil yang baru punya tau, bukan yang lama. Sebab yang lama tu dia tak, kita ambil yang baru yang baru punya. Okey, yang baru tadi berapa? 11/2 HTP dia. Tambah HDP pun kebetulan tadi sama 11/2.
Okey. Kalau macam ni tak cantik kan? 2 tu pergi sini. So, ibaratnya kalau nak hapuskan 2, ni darab 2. Yang ni pun darab 2. So, depan pun kena darab 2. 2x kuasa 2. Yang ni darab 2, maka hapus, tinggal 11x. Yang ni pun hapus, sebab darab 2, tinggal atas saja. So, inilah jawapannya. 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 11 sama dengan 0. Inilah soalan setelah kita bentukkan persamaan yang mempunyai punca yang baru. Okey? So, kena faham. Kalau soalan dia nak membentuk persamaan kuadratik yang baru, tetapi pada soalan tu dah ada persamaan kuadratik yang lama dan dia beri punca yang lama. So, ingatlah 5 step tu. Cari HTP, dia ada formula negatif B per A. Cari HDP, dia ada formula C per A. Lepas tu step yang ketiga, cari HTP baru. Okey, gunakan punca yang baru. Dekat soalan dia akan bagi. Yang ni memerlukan kemahiran. Okey, apabila dia mesti ada, dia stuck dekat situ, alfa tambah beta, kena rujuk yang step yang pertama. Cari yang lama, masukkan dekat sini. Yang ni pun kena ada kemahiran. Nanti awak akan stuck dekat sini, alfa, beta. Hasil darab, gunakan step yang ke 2. Dan yang ni kena faktor. So, guna step yang pertama sebab alfa tambah beta. So, dah buat step yang keempat, dah dapat nombor, masukkan dekat persamaan kuadratik yang baru. Okey, tolong tengok. Kalau tak faham, ulang balik. Okey? Terima kasih.